Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Hari ini kita tak nak review kereta. Kita nak review sejenis serangga, iaitu belut elektrik. Okey, kepada anda yang baru saja menemui channel Mechanical Malaysia, sudilah kiranya anda menekan butang subscribe, butang like dan juga butang lonceng, dan juga TikTok dah ada tu. Subscribe lah TikTok Mekanika. Kita nak review kereta elektrik. Bukan Tesla. Tesla dah ramai sangat orang buat. Jadi kita nak review kereta ini. MG ZS EV. Sebelum itu terima kasih kepada Jimat Corporation, Jimat Motor Corporation dan Jimat Group kerana sudi meminjamkan kami kereta ini untuk kami study dan juga review. Ini first time saya tengok kereta ni dan mungkin ini video pertama orang Malaysia buat review kereta ni. MG. Okey, sebelum tu kita cerita dulu pasal kereta elektrik lah. Kenapa kereta elektrik ni lately dia macam jadi semua orang bercerita tentangnya. Sebab apa? Terima kasih kepada Kerajaan Malaysia sebab memperkenalkan polisi baru. Okey, kalau anda nak tahu, kereta elektrik pemasangan tempatan dia tidak ada duty excise, tak ada duty import, tak ada cukai, segala-galanya sehingga tahun 2025. Untuk model yang diimport, CBU tu dia dapat tax exemption sehingga tahun 2023. Kereta-kereta elektrik tidak ada road tax sehingga 2025. Zero road tax. Dan kepada orang yang pasang wall charger dekat rumah, dia akan dapat tax exemption sehingga RM2,500. Menarik tu kan? Okey, kereta elektrik dekat Malaysia dulu, zaman 10 tahun dulu ada Nissan Leaf, ada Renault Zoe, lepas tu dia senyap. Sehinggalah bila kerajaan umumkan benda yang baru ni dan teknologi tu pada masa ini berkembang dengan sangat pesat dan lahirlah model-model, contoh Mini SE, ada BMW iX, iX3, iX40, apa lagi, Hyundai Kona, Hyundai Ioniq, banyak lagi XC40, banyak lagi, dan akan datang ada banyak lagi model-model baru elektrik yang akan dilancarkan di Malaysia. Contohnya macam Kia EV6, ada lagi Mazda MX-30 dan banyak-banyak lagi Mercedes pun dah ada EQA. Katanya nak masuk EQS, EQC pula. Meriah elektrik kat Malaysia ni. Okey, MG ni kereta mana sebenarnya? Okey, orang yang tahu dulu-dulu MG ni memang daripada UK, MG Rover. Cuma pada 2005 MG Rover ni bankrupt dan 2006 syarikat ni diambil alih oleh Nanjing Automobile. Selepas itu, syarikat Nanjing ni pula diambil oleh SAIC, Shanghai Automobile Industry Corporation or something macam itulah. SAIC ni merupakan GLC, syarikat berkaitan kerjaan daripada China. Dia suntik-suntik duit, banyak yang diselamatkan daripada MG ni. Dan pada masa tu dia keluar beberapa jenis model tapi tidak menarik perhatian sangat sehinggalah pada 2017 dia perkenalkan MG ZS. Tapi masa tu bukan elektrik lagi. Alright, elektrik dia lahir pada 2019. Bercakap tentang kereta elektrik. Kereta elektrik ni basically dia ada dua jenis platform. Yang pertama, kereta yang dibina berdasarkan platform ICE. Dia ada enjin 4 silinder, 5 silinder, enjin petrol diesel, tapi dia lahirkan pula sebagai EV. Yang kedua, platform yang memang dia buat EV semata-mata. Contoh macam Ioniq 5, macam Tesla. Memang dia tak ada enjin. Memang daripada awal kereta tu daripada scratch, dia buat dengan teknologi elektrik. Ini adalah pilihan kedua. Dan kalau kita tengok, kereta yang ICE convert pergi EV ni, reka bentuk dia tidak drastik macam kereta full EV. Betul tak? Sebab itu, kalau kita sekali tengok kereta ni, dia macam SUV biasa. SUV je kot, tapi ini memang elektrik. Okey, sebab itu mungkin ramai yang tak perasan kehadiran kereta-kereta macam ni. Dari segi teknologi, dari segi reka bentuk, bagi saya design dia sangat design selamat, design yang sangat generik dan biasa saja untuk sebuah SUV. SUV yang macam pakai petrol pun bentuk dia macam ni. Dari segi saiz, okey. Untuk sebuah SUV, kereta ni dia sebenarnya besar sikit daripada HRV tapi dia tak sebesar CRV. In between B dengan C segmen. Dia masih dalam segmen compact SUV. Bagi saya dia mungkin B+. Kalau nak kata saiz mungkin lebih kurang Hyundai Kona macam tu lah. Dari segi reka bentuk bagi saya biasa je lah. Tak ada apa-apa yang istimewa. Sebenarnya kalau orang beli kereta EV ni, dia design tu sebenarnya dia akan duduk nombor 3, nombor 4, nombor 5.
Yang pertama apa dia? Bateri, charging, range. Itu yang biasa orang tengok bila orang nak beli EV. Model yang ini keluaran 2021 dan merupakan model facelift. First dia keluar 2019. Yang itu saya tengok dia punya tempat charging outlet dia agak kelakar sikit. Buka dia ke atas macam tu. Yang ni dah okey sikit. Okey. Dari segi power, sebelum ni dia guna bateri 39 kWh je. Yang ini dia dah besar. Bateri dia 51 kWh tapi dia tak pakai lithium ion. Dia pakai lithium fosfat. Okey. Bateri ni menghasilkan, bukan bateri lah, bateri ni digabungkan dengan motor yang power dia 177 PS dan 280 Nm of torque. Walaupun torque dia turun berbanding dengan model sebelum facelift, tapi range tu yang penting. Kita bukan nak racing dengan kereta-kereta macam ni, kita nak balik Kodiang, tak nak charge. Jadi berapa range dia? 319 untuk WLTP test. Sebenarnya range ni dalam kereta EV ni dia sangat bergantung kepada cara pemanduan, kita punya suhu, cuaca. Benda tu sangat bergantung dan biasa kereta-kereta EV ni kena pandai drive dia, kena pandai main dia punya regen supaya kita dapat range yang maksimum. Model ini juga yang dibawa masuk oleh Jimat ni dia panggil Trophy Edition yang paling tinggi. Maksudnya dengan full accessory, dengan ACC, dengan AEB apa semua, panoramic roof apa semua. Tapi dekat luar negara dia ada model long range. Yang mana bateri dia lebih besar, 76 kWh. Yang ini dah standard iX punya bateri, Tesla 3 punya bateri kan. Yang mana yang model tu boleh pergi sehingga 440 km WLTP. Charge dia lama ke bang? Okey. Kalau kita nak bercerita bab charge ni juga memang panjang. Okey, saya anggap tak ramai orang tahulah dekat pembaca mekanika, okey. Untuk charging kereta elektrik dia ada dua jenis outlet yang kita panggil AC dan juga DC. AC ni alternate current, yang mana AC ni yang slow lah, yang kita charge wallboard dekat rumah, single phase, three phase. Yang kedua ialah DC, direct current, yang biasanya dia ada dekat station. Kalau kita nampak macam tower besar, dia punya pistol tu besar, itu dia panggil DC. Nak cocok dia dekat sini. Yang atas ni nama dia AC current. Okey, outlet pula. Untuk industri lah, kita boleh bagi pada dua jenis typical outlet lah. Yang ini dia panggil Type 2. Type 2 ni biasanya UK, Hong Kong, Australia, kereta right hand drive dia pakai Type 2 macam ni. Kecuali Japan, tak tahu kenapa dia pakai Type 1. Okey, dan yang bawah ini DC. Yang ini dia panggil CCS2 untuk Type 2. Kalau untuk Japan, dia panggil CHAdeMO. Okey, benda ni terjadi dekat kawan saya, dia beli Tesla. Dia tak tahu Tesla tu daripada Jepun. Murah sikit daripada Tesla UK atau Tesla Hong Kong atau Tesla Australia. Murah sikit. Bila dia nak charge, tak boleh. Tahu salesman tu kata apa? Charge dekat public. Dekat public charger pun bukan semua DC charger ada CHAdeMO punya pistol. Majority memang pakai CCS2. Memang dia pakai yang dua besar ni. Dia bukan yang Type 1 tu. Itu kita kena tahu bila kita nak beli kereta. Jadi tanyalah pada salesman yang terror tentang kereta elektrik. Bukan salesman yang jual Velfire semata-mata. Oh, mesti ada yang tanya berapa lama nak charge kereta ni. Okey, untuk charging pula dia bergantung pada jenis kereta, jenis bateri dan juga jenis on-board charger. OBC. Okey, untuk kereta ni dia punya on-board charger dia boleh terima sehingga 7.4 kW untuk AC. Jadi bila kita charge dekat rumah, ada setengah orang dia perak sangat, dia beli kereta elektrik, dia terus pasang AC 22 kW. Tapi kereta dia boleh terima 7.4 kW saja. Kalau ada AC yang 100 kW sekalipun, dia cuma boleh terima 7.4 kW saja dan dia mengambil masa kira-kira 8 jam penuh. Lamanya bang. Memanglah kau duduk rumah, takkan kau tunggu kat situ kan? Mestilah malam. Dia panggil overnight charging. Memang inilah budaya orang pakai kereta elektrik. Kereta elektrik yang di-charge laju itu dia panggil DC. Yang ini public charging, bukan dekat mall semua dekat tu. Dia dekat, biasanya dia duduk dekat highway yang memang kalau kita tengok dia ada tower besar. Yang itu dia masukkan dua pistol tu. Pistol dia besar, okey. Untuk DC charging, kereta ni dia punya onboard DC dia boleh terima sehingga 100 kW. Untuk DC juga orang tidak charge penuh. Biasa orang charge 20 sampai 80 ataupun 10 sampai 80% saja. Sebab masa itulah speed charging dia, current dia masuk laju. Jadi 0 sehingga 80% dia ambil masa cuma 36 minit saja. Makan, sokok, semayang kejap, habislah 36 minit. Tunggu dekat mana tu? Adalah dekat Plus Highway. Nak pergi Pening sebelum makan nasi kandar.
Waktu kereta MG ni keluar mula-mula pada 2019, kalau kita tengok dia punya finishing dalam dia sangat-sangat menyedihkan. Tapi itulah, dia usaha untuk membuat sebuah kereta EV yang mampu milik. Tapi bila dia dah facelift macam ni, nampak jauh lebih elegan, jauh lebih kemas. Dia punya dashboard ni soft plastik. Banyak bahagian-bahagian soft. Dia punya seat pun dah pakai kulit, tapi masih ada bahagian-bahagian yang hard plastik. Dari segi kompartmen barang memang ada banyak, ada wireless charger kat sini, minuman, poket dia pun besar. Design steering, kalau anda biasa, kenapa bentuk dia macam Volkswagen lah? Okey, kena ingat, dekat China, SAIC adalah rakan JV Volkswagen. Dekat China, kita nak jual apa-apa kereta pun, kita mesti ada syarikat tempatan yang menjadi rakan niaga kita. Jadi Volkswagen dia JV dengan SAIC. Sebab tu saya rasa mungkin supplier yang samalah dia punya steering ni. Kalau tukar logo Volkswagen pun style juga ni. Okey. Untuk multimedia sistem, kereta-kereta EV dia kebanyakannya memang dia integratekan meter utama dan juga dia punya infotainment. Kat sini kita boleh check, contohnya katalah kita nak check bateri kan, dekat energy management ni, kat sini lambat lah pula. Okey, dekat sini dia tunjuk berapa kapasiti baki bateri kita ada, 64%, dan berapa estimate range yang masih kita boleh jalan dengan kereta ni, iaitu 183 km. Lepas tu adalah sini untuk charge setting, macam mana kita nak charge apa semualah. Okey, dekat meter dia, kalau kita tengok meter yang 2019 tu agak menyedihkan jugalah. Macam kereta tu terbulu-bulu dia nak siapkan, jadi macam rushing sangat. Yang ini nampak proper. Dekat kiri dengan kanan dia ada meter analog lah, kiri dengan kanan. Lepas tu dia ada digital besar dekat tengah, yang mana dia akan memaparkan semua jenis informasi yang kita perlukan. Dan kereta ini juga dia ada AEB dan juga ACC. Not bad untuk sebuah kereta entry level elektrik dekat luar negara lah. Dan model trofi ni juga dia datang dengan yang kit tadi saya cakap, dan juga yang ni panoramic roof. Kalau duduk dekat sini, okey, nampaknya macam tak besar sangat. Saya rasa macam duduk dalam Alza je apa semua kan. Tapi bila kita bawa sebuah kereta yang family, untuk family pakai lah, untuk daily pakai kan, tengok dia punya consider like dia dah buat panoramic roof. Panoramic roof biasanya ceiling dah turun lagi, tapi ini masih tinggi lagi. Bahagian kepala kan, bahagian kaki, bahagian lutut, saya tidak ada masalah dengan kereta ini. Cuma bahagian belakang dia macam mana? Ini adalah posisi kerusi yang saya dah set dengan keadaan saya memandu. Saya 178cm, almost 6 kaki. Kalau saya duduk belakang ni, memang luas, memang selesa. Headroom terbaik, shoulder room terbaik, knee room terbaik. Cumanya apa? Bila kereta elektrik, lantai dia memang rata, tapi lantai dia tu sebenarnya tinggi, dan itu menyebabkan lantai tinggi lah. Dan nampak tak, kedudukan kaki saya tight ni agak tergantung. Ini memang masalah yang sama pada semua kereta elektrik. Kalau dekat Tesla pun sama, tight kita akan tergantung. Tapi untuk bentuk SUV yang memang dia dah memang tinggi, dia keadaan tergantung dia tu tak adalah teruk sangat. Kadang-kadang orang tak perasan pun sebenarnya. Kalau saya tak cerita pun saya tak tahu. Nampak tak adik-beradik Volkswagen ni? Dia buka macam ni. Okey, boot dia sederhana besar, lebih kurang 470 sampai 500 liter. Nampak macam tinggi kan? Memang tinggi pun. Sebenarnya dia boleh turunkan dia punya floor ni. Kalau nak lagi space besar, boleh rendahkan sampai ke bawah. Dan bila duduk macam ni jadi 500 liter lebih. Memang cukup lah untuk penggunaan sebuah keluarga kecil. Nak besar, beli yang besar lah kan. Okey, jadi itulah tadi tentang sedikit MG ZS EV. Kereta EV ni tuan-tuan, dia memang akan mengambil alih kereta-kereta jenis enjin petrol, diesel, semua ni lah masa akan datang lah. Bergantung pada polisi sesebuah negara tu lah. Okey, kalau tengok MG ni dekat UK masa dia launch 2017-2019, ini adalah kereta elektrik termurah dekat UK pada masa itu. Sekarang tidak lagi sebab ada banyak model kan. Dekat Australia, ini adalah kereta elektrik paling laris. Maksudnya memang reliable dan memang boleh pakai. Kereta elektrik ni dia sebenarnya dia tidak banyak kerenah macam kereta-kereta yang pakai enjin. Kat sini berapa harga dia? According to Jimat Kajang, harga dia
235,000. Susah juga nak justify pada harga-harga macam tu. Tapi kami diberitahu kereta ni dia dah masuk dah lama sebelum kerajaan announce lagi yang tag-tag apa semua tu kan. Dan nak buat macam mana? Itulah harga yang dijual. Okey. Kepada anda yang berminat mungkin boleh berhubung dengan Jimat Corporation. Yang ni kami ambil dekat Kajang. Boleh datang sana, boleh ada nombor nanti kami letak dekat bawah sana. Dan kepada anda di luar sana yang baru saja menemui channel Mekanika Malaysia, sudilah kiranya anda menekan butang like, butang subscribe dan juga butang lonceng supaya anda tidak terlepas video-video daripada kami. Lepas ni kami nak review Tesla.